Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Kemah besar menyeru pembangkang bersatu. Kemah besar yang disarankan oleh Pakatan Harapan adalah untuk parti pembangkang sahaja. Ia tidak termasuk Perikatan Nasional. Maksudnya, tiada penyatuan dengan gerombolan itu yang juga dianggotai oleh PAS. Menurut Pengarah Komunikasi Amanah Nasional, Khalid Abdul Samad Perikatan Nasional, iaitu Bersatu, PAS dan Gerakan kini bercelaru. Selepas langkah Sheraton, mereka berada dalam kerajaan persekutuan. Tetapi apabila diadakan pilihan raya negeri Melaka dan Johor, mereka berlawan. Amongst the opposition, so kalau kita kata pembangkang opposition, then of course it excludes PN and PAS because they are in a confused situation. Ya, kita tak tahu dia orang ni pembangkang ataupun kerajaan. Ya, dalam pilihan raya negeri dia sebagai pembangkang, dia lawan BN. Ya, tapi dalam ni kedudukan di peringkat nasional, dia orang dan negeri-negeri yang lain, mereka masih sebagai sebahagian daripada kerajaan, duduk bersama UMNO BN, ya. Tapi secara umumnya PN, which includes PAS, bukan sebahagian daripada opposition. Hakikatnya, Perikatan Nasional bukanlah parti pembangkang tetapi parti dalam kerajaan. Beliau berkata demikian dalam program bicara YB Khalid Samad untuk siri ke-146 yang bertajuk PRN Johor Rakyat Kalah BN Menang, apa implikasinya, pada Rabu 16 Mac 2022. Untuk merealisasikan khemah besar ini, kata Khalid, perlu ada kompromi sesama parti politik demi memastikan Barisan Nasional dapat dikalahkan. Menyentuh mengenai pilihan raya umum ke-15, Khalid berkata UMNO atau BN akan mendesak Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk membubarkan Dewan Rakyat. Kemungkinan besar PRU akan diadakan atas desakan UMNO. Ya. Dan mereka mendesak Ismail Sabri, walaupun Ismail Sabri ini PM UMNO. Ya. Tapi oleh kerana dalam kerajaan yang sedia ada, UMNO tak ada, atau BN tak ada kuasa yang mutlak, dia masih bergantung kepada 30 yang daripada Perikatan Nasional, ya, maka dia rasa dia tak cukup kuat dan majoriti dia pun tipis, ya. Yang 30 yang lompat dulu dia yang sanjung, lepas tu dia yang cantas, lepas tu dia naik atas. Ya, tu cara UMNO lah. Kenyataan ini ternyata benar kerana ia sudah ditegaskan oleh Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan. Malah Muhammad berkata menganjurkan pilihan raya umum sewaktu pandemik dilihat sebagai pilihan terbaik. Kononnya proses pilihan raya umum akan lebih teratur dan mampu mengalahkan Pakatan Harapan yang kini lemah dan berpecah. Bila merujuk kepada prestasi Pakatan Harapan dalam pilihan raya negeri di 3 negeri baru-baru ini yang memberi kemenangan majoriti kepada Barisan Nasional dan sekutunya GPS di Sarawak. Menurut Muhammad, pilihan raya umum perlu diadakan segera memandangkan pihak lawan ternyata sangat lemah ketika ini. PKR kalah semua kerusi yang mereka tandingi di Melaka, Sarawak dan memenangi hanya 1 kerusi di Johor. Di AP kehilangan banyak kerusi di Melaka dan kalah hampir semua kerusi ditandingi di Sarawak. Di Johor pula mereka hanya memenangi 10 kerusi daripada 14 kerusi. Perikatan Nasional pula dalam semua pilihan raya negeri hanya bergantung kepada jentera PAS dan tidak menjadi pesaing handal lagi digeruni. Di Johor, Perikatan Nasional sudah kita jinakkan dengan hanya menang 3 kerusi. Katanya ketika berucap merasmikan Perhimpunan Agung Wanita, Pemuda dan Puteri UMNO 2021 di Dewan Merdeka Pusat Dagangan Dunia WTC kemarin. Beliau memperlekeh pembangkang yang dilihatnya sangat bercelaru. Semua berlumba dengan cita-cita sendiri. Semua gairah bertanding tanpa mengukur keupayaan sebenar. Ada yang tidak punya struktur, hanya berpaut pada seorang dua personaliti, itu pun tanpa pengalaman. Tanpa kesatuan, mereka tidak boleh mengalahkan kita. Ketidaksepaduan pembangkang adalah strategik kepada UMNO, tegasnya. Suka tak suka, apa yang disebut oleh Muhammad berhubung sesetengah perilaku pemimpin parti pembangkang
ada kebenarannya. Bagaimanapun beliau mengakui Barisan Nasional sebenarnya kalah pada pilihan raya umum ke-14 lalu. Katanya, barisan kini ditakbir oleh kerajaan yang tidak terbentuk melalui pilihan raya yang demokratik. Keabsahan kerajaan sekarang terus dipersoal. Kita tidak menang dalam PRU lalu. Kita hanya menguasai kerajaan melalui percaturan politik, tegasnya. Nah, itulah kenyataan rasmi gerombolan tebuk atap yang angkuh setelah mengkhianati mandat rakyat. Dalam pada itu, pandangan Ketua Pemuda Pakatan Harapan, Howard Lee, berhubung kemah besar adalah selari dengan Khalid dan menegaskan bahawa memasukkan Perikatan Nasional dalam kategori sebagai kemah besar atau kemah yang lebih besar bagi pembangkang bersatu tidak boleh diterima dan tidak boleh dipertimbang. Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional tidak dan tidak mungkin memiliki pemikiran yang sama, tegasnya. Melihat kemungkinan akan berlaku juga sekurang-kurangnya 3 penjuru pada pilihan raya umum ke-15, maka Pakatan Harapan perlu memikirkan strategi alternatif bagaimana menawan hati pengundi 18 tahun dan masyarakat kampung. Ingat, pada pilihan raya umum ke-14 lalu, Pakatan Harapan juga berhadapan dengan 3 penjuru atau lebih tetapi masih boleh menang. Muhasabah dan buang ego, itulah kunci kerjasama.